Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Rupanya kebelakangan ini banyak cerita tentang calon-calon Perdana Menteri. Ada yang sebut Muhyiddin Yassin, ada yang sebut Hadi Awang, Hamzah Zainuddin. Manakala di pihak pembangkang juga ada menyebut Tuan Ibrahim. Mungkin di dalam blok kerajaan nama-nama yang besar antaranya Zahid Hamidi, Saifuddin Nasution, mungkin juga Rafizi Ramli menjadi sebutan untuk menjadi calon Perdana Menteri yang ke-11 untuk menggantikan Anwar, ataupun mungkin bukan calon PM11 tapi calon Perdana Menteri yang seterusnya. Tapi ada satu nama yang amat menarik untuk kita coba teliti dan untuk kita coba nilai, yaitu nama satu lagi bekas Perdana Menteri, yaitu Najib Razak. Saudara-saudara yang saya amat hormati, dalam satu tulisan berkata daripada Syabuddin Husin, bolehkah Najib jadi PM sekali lagi? Di sela-sela rancaknya orang bercakap tentang calon PM, dan di ketika kekal sukar menjangka bila Najib boleh menikmati udara bebas, ramai yang bertanya, masih adakah peluang bagi bekas Perdana Menteri itu untuk berkuasa sekali lagi? Najib kini berusia 72 tahun. Anwar Ibrahim ketika menjadi PM berusia 75 tahun. Sementara Tun Mahathir ketika mengangkat sumpah sebagai PM buat kali kedua pada 2018 adalah berusia 94 tahun. Mengambil kira faktor di atas, Najib dengan usia 72 tahun belumlah dikira terlalu tua untuk sekali lagi menggapai kuasa. Walaupun Najib sudah didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi dalam kes SRC International pada tahun 2020, tetapi auranya telah berjaya memenangkan BN pada PRN Melaka 2021 dan PRN Johor 2020. Kemenangan BN dalam kedua-dua PRN itu pula adalah kemenangan 2/3. Sedangkan dalam PRU sebelumnya, BN tewas di kedua-dua negeri tersebut. Tetapi pada PRU 15 yang diadakan pada November 2022, di mana ketika itu Najib sudah dihantar ke penjara Kajang, BN hanya mampu memenangi 30 kerusi saja, merosot daripada 79 kerusi yang dimenangi pada PRU 14. Artinya, jika Najib bebas dan boleh berkempen, beliau ada kemampuan untuk menarik pengundi menyokong Barisan Nasional. Bukan bermakna Zahid tidak cukup bagus untuk memimpin UMNO dan BN. Namun, gandingan beliau dengan Najib dikira lengkap untuk mencerahkan peluang kemenangan. Nah, di sini kalau saya nak mempersoalkan lah, kalau gandingan Najib dan Zahid mantap dan meletup, mungkinkah Najib yang mempunyai daya tarikan pengundi yang kuat untuk mengundi BN dan UMNO akan memberi kelebihan kepada kerajaan perpaduan sekiranya BN dan UMNO bersama-sama meneruskan kerjasama bersama dengan Pakatan Harapan bersama dengan Anwar? Persoalannya, dengan daya tarikan Najib yang sebegitu kuat, kalau Najib bebas nanti, kalau Najib akan membawa BN keluar daripada kerajaan ataupun meneruskan kerjasama bersama dengan PH, itu akan mengubah satu lagi situasi politik. Mungkin Najib kalau bebas nanti mempunyai harapan untuk menjadi Perdana Menteri. Mungkinkah Najib akan membawa UMNO BN bersama-sama dengan PH ataupun bersama-sama dengan pembangkang hari ini PN, ataupun mungkin bergerak solo membentuk kerajaan baharu sendiri bersama dengan Zahid. Dan sudah pasti kedudukan pada ketika itu mungkin Najib Perdana Menteri dan Zahid timbalan Perdana Menteri, ataupun Zahid timbalan Perdana Menteri dan Najib Perdana Menteri. Nah, itu persoalannya lah. Kita tunggulah nanti kalau Najib dah bebas, kita tunggu apa keputusan dan apa tindakan Najib.
Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ini adalah satu kejutan. Ini sekali lagi melibatkan titah edendum yang kini menjadi perbualan ramai orang. Tapi kalau kita nak bercerita, nak berbual tentang titah edendum, kita jangan buat cerita sendiri. Kita mengikuti perkembangan terkini daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan titah edendum, semakin panjangnya cerita ini sehingga ada gesaan kepada Terry Rudin, yaitu Hakim Mahkamah Persekutuan, untuk meletakkan jawatan. Dan ini adalah pengakuan daripada seorang peguam kanan di Malaysia. Shafie minta Terry Rudin berundur dari Mahkamah Persekutuan. Gesaan dibuat peguam bela Najib Razak itu dibuat berdasarkan kepada dakwaannya bahawa Ahmad Terry Rudin mengelirukan mahkamah sebelum ini berhubung titah tambahan ataupun edendum untuk bekas Perdana Menteri terbabit. Kata Shafie, Ahmad Terry Rudin sepatutnya menyedari kewujudan edendum yang di Pertuan Agong ke-16 itu ketika dia bertugas sebagai peguam negara sebelum ini. Menurut Shafie, sebagai peguam negara sebelum dilantik menjadi hakim pada 12 November 2024, sepatutnya Ahmad Terry Rudin mengakui kewujudan edendum tersebut dan membahaskan kesahihannya secara terbuka. Tindakan yang paling mulia adalah untuk peguam negara mengakui kewujudan edendum dan berhujah kesahihannya. Sebaliknya, dia memilih jalan yang tidak terhormat, berbahaya dan kini mencemar nama baiknya, tambah peguam berkenaan. Edendum yang dinyatakan Shafie itu merujuk kepada titah Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengenai status pemenjaraan Najib, yang juga bekas Menteri Besar Pahang, di penjara kajam. Al-Sultan Abdullah ketika ini merupakan Sultan Pahang selepas menamatkan khidmat baginda sebagai Agong. Kedudukan baginda kini digantikan oleh Sultan Johor Sultan Ibrahim. Ada duluan tanah tahanan rumah. Najib melalui Shafie sedang cuba mendapatkan kebenaran pihak berkuasa untuk menghabiskan tempo hukuman penjaranya di rumah. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda?